Bismillahirrahmanirrahim. Hormat Yang Di-Pertua, saya mohon mencadangkan iaitu Rang Undang-Undang Polis Pindaan 2024 dibaca kali kedua sekarang. Tuan Di-Pertua, Akta Polis 1967 pertama kali diperbuat pada tahun 1967, dikenali sebagai Akta Nombor 41 tahun 1967 dan diguna pakai di seluruh Malaysia mulai 29 Ogos 1967 bagi menggantikan Ordinan Polis 1952. Semakan semula Akta Polis telah dilaksana pada tahun 1988 dan ia mula berkuat kuasa sebagai Akta 344 mulai 6 Oktober 1988. Sejak Akta Polis 1967, yakni Akta 344 berkuat kuasa, beberapa pindaan telah dibuat pada tahun 2012 dan 2015 setelah kali terakhir dipinda 8 tahun lepas. Pindaan kepada Akta Polis 1967, Akta 344 dilihat amat perlu agar selari dengan peredaran dan keperluan semasa. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 10 November 2023 semasa menimbang memorandum daripada Menteri Dalam Negeri nombor M725/2023 bertajuk Permohonan Kelulusan Dasar Pindaan Akta Polis 1967 Akta 344, antara lain telah bersetuju dengan syur permohonan dasar kepada pindaan akta tersebut. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 24 November 2023 semasa menimbang memorandum daripada Menteri Dalam Negeri nombor ML 100/2023 bertajuk Rang Undang-Undang Polis Pindaan 2023, antara lain telah bersetuju supaya cadangan pindaan mewujudkan jawatan Pesuruhjaya Yang Di-Pertua Kehormat kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong di bawah Seksyen 6A dibentang dalam Mesyuarat Majlis Raja-Raja. Mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-265 pada 21 dan 22 Februari 2024 telah bersetuju menimbang dan telah memperkenan cadangan pewujudan Seksyen 6A Rang Undang-Undang Polis Pindaan 2023. RUU Polis Pindaan 2024 ini menjurus kepada 2 pewujudan seksyen baru, 6 pindaan seksyen dan 1 pindaan jadual sedia ada bagi memenuhi keperluan semasa, fungsi serta peranan Polis Diraja Malaysia dalam menentukan keselamatan, ketenteraman awam dan kesejahteraan negara. Akta Polis 1967, yakni Akta 344, sebelum ini pernah dibuat pindaan kecil terhadap seksyen 27, 27A, 27B dan 27C pada tahun 2012 dan Seksyen 33 pada tahun 2015. Secara keseluruhannya, Rang Undang-Undang RUU Polis Pindaan 2024 ini mengandungi 10 pasal di dalamnya. Pasal-pasal pindaan adalah sebagaimana berikut. Pasal 1 mengandungi tajuk ringkas akta yang dicadangkan. Pasal 2 bertujuan untuk memasukkan Seksyen 6A baru dalam Akta 344 untuk mengadakan peruntukan darjah kehormat mengenai Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong sebagai Pesuruhjaya Yang Di-Pertua Kehormat Polis Diraja Malaysia bagi memberi penghormatan kepada Yang Di-Pertuan Agong dalam hal ehwal adat istiadat Polis Diraja Malaysia. Ia juga sebagai pengiktiraf peranan Yang Di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara dan kuasa Yang Di-Pertuan Agong yang berkaitan dengan polis seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Akta Polis. Fasa 3 bertujuan meminda Seksyen 17 Akta 344 untuk meningkatkan penalti bagi kegagalan mana-mana pegawai polis yang tidak lagi menjadi anggota pasukan polis Diraja Malaysia untuk memulangkan senjata, amunisi, perlengkapan, pakaian seragam dan peralatan lain. Denda dinaikkan daripada tidak melebihi RM100 kepada tidak melebihi RM5,000. Fasa 4 bertujuan meminda Seksyen 21 Akta 344 bagi memasukkan peruntukan baru untuk memberi kuasa kepada pegawai polis menjalankan tugas mengiring di jalan awam. Pindaan turut melibatkan kenaikan penalti bagi kesalahan menghalang,
membangkang atau ingkar menurut apa-apa arahan pegawai polis dalam melaksanakan tugasnya. Denda dinaikkan daripada tidak melebihi RM200 atau penjara tidak melebihi 3 bulan kepada denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Fasal 5 bertujuan meminda Seksyen 26 Akta 344 bagi menaikkan penalti untuk kesalahan tidak mematuhi apa-apa syarat yang munasabah yang diberi oleh seorang pegawai polis yang menghendaki orang atau kenderaan itu berhenti sebelum sampai mana-mana sekatan. Denda dinaikkan daripada tidak melebihi RM1,000 kepada denda tidak melebihi RM2,000. Fasal 6 bertujuan meminda Seksyen 66 Akta 344 bagi menaikkan penalti untuk kesalahan terhadap majikan yang tidak mengambil kerja semula mana-mana pegawai polis simpanan. Denda dinaikkan daripada tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan kepada denda tidak melebihi RM2,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun. Fasal 7 bertujuan memperkenalkan Seksyen 74A baru dalam Akta 344 untuk memberi pegawai polis berpangkat tidak rendah daripada sarjan kuasa untuk menyiasat kesalahan tata tertib di bawah akta. Pegawai polis yang menjalankan penyiasatan itu boleh mengumpul apa-apa bukti dan memeriksa mana-mana orang yang difikirkan perlu, menghendaki mana-mana orang supaya hadir di hadapannya untuk memberikan keterangan atau mengemukakan apa-apa dokumen atau benda lain dalam milikannya atau mengambil apa-apa tindakan yang perlu untuk mendapatkan penjelasan lanjut mengenai perkara yang berhubung dengan kesalahan tata tertib yang dalam penyiasatannya. Fasal 8 bertujuan untuk meminda Seksyen 86 Akta 344 berkaitan pembolosan bagi memendekkan tempoh ketidakhadiran pegawai polis menjalankan tugas untuk mengelakkan pegawai polis daripada mengambil kesempatan. Tempoh tidak menghadirkan diri seorang pegawai polis untuk menjalankan tugas selama tempoh 21 hari dikurangkan kepada 14 hari. Fasal 9 bertujuan untuk meminda Seksyen 94 Akta 344 berkaitan penalti am bagi menaikkan penalti setiada yang didapati tidak memadai, tidak setimpal dengan keadaan semasa pada masa kini. Denda dinaikkan daripada tidak melebihi RM500 atau penjara tidak melebihi 6 bulan kepada denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun. Dan fasa 10 bertujuan untuk meminda jadual pertama kepada Akta 344 memandangkan Inspektor Kanan tidak lagi digunakan dalam pangkat polis Diraja Malaysia. Jadi Ketua, saya mohon mencadangkan. Ada sesiapa yang menyokong? Saya menyokong.